Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung muka surat 213. Ibdal dari segi muzakkar dan muannas. Qala al-imam musannif wa qad yaqtadi sunanul kalami tabi'i tadhkiru ad-dhamir aw ta'nitsah aw ifradah fayukhrijuhu subhanahu wa ta'ala an dhalika as-sunan at-tabi'i wa yadhkuru al-muannatha maqam al-mudhakkar wa bil 'aksi ويأتي بالجمع مكان المفرد رعاية للمعنى نحو قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر وقوله تعالى من القوم الظالمين وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Penukaran dari segi muzakkar dan muannas, yakni penukaran jantina. Dalam bahasa Arab ni dia ada jantina bagi kalimah tu. Haza untuk lelaki, hazi untuk muannas, allati muannas, allazi muzakkar. Jadi dia ada jantina tu. Dia tidak baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau bahasa Urdu dia ada juga jantina. Tu hak ghalib dah tu. Hak ghalib dah tu. Ni macam perbuatan dia tu. Macam kita kata qamarun. Qamarun tu muannas, muzakkar. Tapi syamsun, matahari, muannas. Bahasa Arab. Al-harbu, peperangan. Al-harbu, peperangan, muannas. Baju besi, orang lelaki. Baju besi tu dia ada dua, baju besi dengan baju dir'un tu, dir'un baju besi tu, dia kalau dir'un tu kalau dia ada dua makna, baju kurung boleh, baju besi pun boleh. Kalau baju besi muannas, dir'un tu muannas. Kalau dengan makna baju kurung muzakkar. Dir'un baju kurung lah, orang perempuan. Dia ada jantina. Macam kitab dalam bahasa Arab muzakkar, muzakkar kitab. Kalau bahasa Urdu muannas kitab, muannas. Dia ada jantina, biasalah. Dia bahasa tu dia ada ciri masing-masing. Kata Syah Waliullah, kadang-kadang kalam biasa, yakni percakapan biasa, menghendaki dhamir muzakkar, kata ganti nama maskulin, atau muannas, feminin, atau dengan lafaz mufrad, tunggal. Allah Ta'ala mengeluarkannya daripada cara biasa itu dengan menyebut yakni kalimah muannas pada tempat muzakkar dan sebaliknya. Hak lelaki tu guna muannas, hak muannas guna muzakkar. Ada kalanya didatangkan lafaz jamak pada tempat mufrad kerana mengambil kira makna. Contohnya ayat falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian apabila dia, yakni Ibrahim, melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, Nabi Ibrahim, inikah Tuhanku, ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Mana ni cerita Nabi Ibrahim, dia istidlal tentang ketuhanan ni. Jadi qala hadza rabbi hadza akbar. Jadi kalau ikut cara biasanya, dia akan jadi qala hadhihi rabbi. Sebab hadza
Ini merujuk pada apa? Matahari. Sedangkan matahari itu dalam bahasa Arab muannas. Tapi Allah Taala kata qala hadza. Qala hadza, tidak kata qala hadhihi. Jadi hak asalnya dia kena balik kepada matahari, yang mana matahari itu muannas. Jadi bila begitu kena kata hadhihi rabbi. Jadi asyamsu tu sebagai muannas ada dalil dia iaitu bazighatan. Kalau kata asyamsu tu muzakkar, bazighun. Bazighun. Tapi bila ada ta tu bazighah, menunjukkan asyamsu tu muannas. Jadi sekarang qala hadza tidak kata qala hadhihi apa? Dalam kitab tafsir dia ada sebut hadza, kata Imam Baydawi dalam tafsir dia, zikru ismil isyarah litazkir al-khabar wa siyanatan lirabbi an syubhati ta'nis. Kata Baydawi, disebutkan isim isyarah sebagai litazkiril khabar, sebagai apa, memuzakkarkan khabar. Maknanya qala hadza rabbi. Jadi dia kalau kata hadza rabbi itu sesuai lah. Sebab kalau kata hazihi rabbi, dia tak sesuai. Jadi khabar tu, Rabb tu, Allah tu, Tuhan, ia lelaki. Apa ia lelaki pula dah. Rabb tu dalam bahasa Arab dia guna dengan muzakkar, bukan Tuhan lelaki. Dah. Dia Rabb tu dia guna gitu dah. Rabb. Dia guna dalam bentuk muzakkar. Bukan kata Tuhan tu ada jantina, ada. Dia guna tu sebab Rabb tu dia bentuk dia muzakkar. Penggunaan dia tu dengan lafaz muzakkar. Jadi hadza tu sesuai lah. Siyanatan, untuk elok daripada memuannaskan Rabb tu. Maknanya elok daripada ada syubhat. Takut-takut orang kata Tuhan ni ada lelaki, ada perempuan lah. Sebab kadang-kadang haza rabbi, hazihi rabbi. Takut ada syubhat tu. Sebab orang Arab ni kalau dia kata haza Rabb, tak semestinya itu menunjukkan pada lelaki. Tak semesti. Dia kira penggunaan lagu tu lah. Dia kira kalau gapo-gapo hak ghalibnya dia akan guna haza. Hak bahagian lelaki, hak ghalib. Jadi digunakan haza, tidak kata hazihi, untuk elak daripada ada syubhat bahawa Tuhan itu muannas. Kalau kata hazihi, kemungkinan besar orang akan faham Tuhan ni ada jantina. Tapi kalau kata haza rabbi, tak ada kemungkinan itu. Sebab haza tu tidak semestinya menunjukkan kepada jantina. Dia macam ni lah, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia Allah itu esa. Jadi guna huwa dah, bukan kata Allah tu lelaki dah, tapi penggunaan dia lagu tu dah. Tapi kalau kata kul hiya, Allah tak boleh. Itu yang akan tu pada jantina selalu. Tapi huwa haza dia belum tentu lagi menunjukkan kepada jantina. Kemudian contoh berikut tu, fa iza stawaita anta wa ma ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Apabila engkau wahai Nuh, wahai Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera. Iza stawaita anta wa ma ma'aka, mana duduk atas bahtera. Ini dalil istiwa ala tu dengan mana berada di atas. Istawa ala, berada di atas bahtera, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita
daripada qaum yang zalim. Asalnya minal qaumi az-zalim. Az-zalim tu tak ada ya nun. Itu kalau kira asalnya. Sebab al-qaum zalim. Tapi di sini dia buat jamak juga. Maknanya al-qaum tu lafaz jamak. Lafaz mufrad. Kalau lafaz jamak dia aqwam. Aqwam jamak dia. Tapi di sini az-zalimi, dia guna az-zalimi, tidak kata az-zalim. Sebab mengambil kira al-qaum itu walaupun lafaz dia mufrad, tunggal, tetapi makna dia tu jamak. Kata-kata kaum ni bukan seorang, ramai. Jadi jamak di situ kerana mengambil kira makna. Seperti hak sebut tadilah. Ada kalanya didatangkan lafaz jamak pada tempat mufrad kerana mengambil kira makna. Jadi kalau mengikut percakapan biasa, minal qaumiz zalim gitu. Kemudian masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Perumpamaan mereka itu, perbandingan hal mereka itu golongan kafir. Kalau terjemah lain dia kata golongan munafik, tapi kita pilih kafir lah. Sebab munafik pun kafir juga. Seperti orang yang menyalakan api. Bila mana api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah Ta'ala menghilangkan cahaya yang menerangi mereka itu dan membiarkan mereka itu dalam kegelapan, tidak nampak apa-apa. Jadi hak asalnya masaluhum kamasalil lazina istauqadu nara. Asalnya allazina istauqadu nara. Sebab perumpamaan mereka itu maknanya orang-orang yang menyalakan api. Tapi di sini guna allazi istauqadana. Tapi di sini allazi istauqada tu, kalau kita kata mengikut Syah Waliullah tu, dia akan jadi makna ia menyalakan tu orang kafir. Orang kafir, orang munafik. Orang munafik. Merujuk pada orang munafik. Tapi kalau kita pakai hak asal tanpa kita buat mari mengikut kita faham, tanpa kita ikut faham tanpa kita faham mengikut kaedah Syah Waliullah ni, kama salil ladzi istauqadana tu, mana allazi istauqadana yang menyalakan api ni nabi. Nabi tu yang menyalakan api. Maknanya Nabi SAW ni seperti orang yang berada di satu kampung, ia menyalakan api untuk kemudahan kafilah hak mari. Jadi kafilah ni bila dia mari, dia lalu satu tempat, dia nampak api nyala, dia akan singgah lah. Jadi di situ dia boleh makan, boleh minum, boleh berehat tidur. Jadi Nabi itu memberi cahaya kepada mereka dengan menyalakan api. Tapi orang kafir dia tolak. Bila dia tolak, tidak mengendahkan api tadi, jadi mereka tu berjalan dalam kegelapan, tak nampak. Itu penukaran muannas muzakkar. Kemudian penukaran mufrad pada tempat musanna. Kadang-kadang didatangkan mufrad pada tempat musanna seperti firman Allah Ta'ala, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, maknanya orang-orang munafik, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaannya at-taubah. Jadi kalau mengikut ayat hak asalnya, kalau mengikut ayat biasa, illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlihima. Min fadlihima. Sebab sebut Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul kena balik kepada dhamir itu, kena balik pada Allah dan Rasul jugalah. Tapi di sini min fadlihi, mana balik pada Allah, tidak balik kepada Rasul. Jadi kalau kira min fadlihima ni boleh juga. Yang ni
Allah yang memberi rezeki, memberi kemenangan harta ghanimah kepada orang mukmin bila menang dalam peperangan. Dah. Patut hak jom bagi Nabi. Jom bagi. Jadi kalau nak kata Allah dan Rasul memberikan kepada mereka itu kekayaan min fadlihi ma bolehlah. Sebab dua-dua terlibat, Allah sebagai pemberi rezeki dan Nabi sebagai pengagih. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala nak menegaskan bahawa rezeki ni, kemenangan ni, harta ghanimah ni Allah yang bagi. Jadi balik kepada Allah sahaja. Min fadlihi. Dah. Jadi min fadlihi itu dengan makna rezeki, bukan dengan makna pemberian semata-mata. Jadi nak memberitahu rezeki itu mari daripada Allah. Maka sebab itulah min fadlihi itu mufrad. Balik pada Allah, tidak kata balik pada Allah dan Rasul. Dalam hadis pun ada disebutkan innamal anal mu'ti, innama anal qasim wallahul mu'ti. Aku ni tukang agih dah, kata Nabi. Yang memberi sebenarnya Allah. Sebab itulah dia kena beza tu, dia kena beza antara Allah dengan Rasulullah. Tak boleh nak letak sama. Macam orang kita ni Allah Muhammad sama, Allah Muhammad. Dia kata apa tu dalam kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu memanglah sebut asyhadu an la ilaha illallah, Allah sebagai ilah, Muhammad ni sebagai rasul. Jelas tu. Tapi kalau Allah Muhammad, tak jelas. Mari beralui ya Allah, ya Muhammad. Ya Rasulullah aghithni. Allah aghithni. Allah aghithna ya Rasulullah. Dah. Kadang-kadang ya Rasulullah adrikni. Ya Rasulullah adrikni. Wahai Nabi, selamatkanlah aku. Tu tak boleh tu. Jadi kita nak minta tolong Nabi menyelamatkan kita. Moga Nabi hidayat dah kita. Atas kita dah nak dengar atas ajaran yang Nabi bawa ni. Jadi dia tak boleh takwil lah. Walaupun itu kata adrik ni ya Rasulullah tu, maknanya biar Nabi minta dengan Allah biar selamatkan kita. Tak seduk kona-kona lah. Dia sebenarnya ada akidah. Di sebab itu ada akidah, dia mempercayai bahawa Nabi ni ada kuasa juga. Nabi tu Allah, Muhammad tu batin Muhammad Allah. Zahir Muhammad makhluk, tapi batin Muhammad tu Allah. Sebab itulah orang-orang Melayu kita ni kata Allah yang Muhammad tu tak cerah tak tanggal. Allah yang Muhammad. Jadi ayat-ayat seperti ni dia mari jelas memberitahu pada kita beza Allah dengan Muhammad tu. Mana di sini rezeki Allah yang bahagi min fadlihi. Dan Nabi pun ada sebut dalam hadis tadi, innama anal qasim. Aku ni yang membahagi, Allah yang memberi. Jadi kadang-kadang kita belajar akidah ni melalui ayat-ayat gini lah. Ayat tidak semestinya khusus. Hak kata kul Allah sebagai akidah, kul ya ayyuhal kafirun sebagai akidah tu, tu jelas dah ayat akidah. Tapi di celah-celah ni ada kita boleh istinbat akidah. Walaupun hadis ni dalam bab ayat ni dalam bab pembahagian harta kekayaan, tapi ada makna akidah. Kemudian contoh satu lagi, tempat musanna digunakan mufrad. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, maknanya aku ni sebagai rasul yang ada bukti dari Allah Ta'ala, serta dia menggunakan pakat Nabi kepadaku, mana aku mendapat kenabian dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur,
pada pandangan kamu. Maknanya aku boleh buat mari mukjizat, dalil-dalil kekuasaan Allah Taala. Tapi jelas-jelas benda tu tadi kamu tu jadi tak nampak. Jadi kabur pada pandangan kamu. Kerana apa? Disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedangkan kamu tidak suka kepadanya. Jadi pada asalnya fa'ummiyat tu pada asalnya fa'ummiyata. Fa'ummiyata. Fa'ummiyata tu dia balik kepada bayinah dan rahmah. Dia balik pada bayinah dan rahmah. Tapi Allah Taala dia sebut fa'ummiyat. Dengan apa? Dengan mufrad. Sebab kalau segi sebutan pun mudah fa'ummiyat berbanding fa'ummiyata tu, berat sikit. Kalau mengikut Zamakhsyari dah, Zamakhsyari kata fa'ummiyat itu dah. Fa'ummiyat itu pada asalnya fa'ummiyata yang mana balik pada rahmat dan bayinah. Zamakhsyari kata bayinah tu sendiri adalah rahmat. Keterangan tu sendiri adalah rahmat. Maknanya adanya hujah, adanya keterangan, manusia boleh nampak lah, tidak meraba-raba. Jadi dapat hidayah, dapat keterangan, dapat petunjuk itu sendiri adalah rahmat juga. Maka sebab itulah memadai kata fa'ummiyat. Maknanya bayinah tu pada hakikatnya rahmat juga. Boleh masuk situ. Jadi oleh kerana bayinah dan rahmat itu sama makna, maka memadailah dengan mufrad fa'ummiyat. Dan bayinah tadi boleh juga dengan makna selain daripada keterangan, boleh juga dengan makna mukjizat. Jadi rahmat tu ditafsirkan sebagai kenabian. Jadi antara nabi dan mukjizat ni benda yang melazimi lah. Kalau kata seorang nabi dia ada mukjizat, kalau kata mukjizat ni dia hak sesuatu yang berlaku kepada nabi dengan keizin dan kehendak Allah. Kemudian penggantian dari segi meletakkan syarat jaza dan jawab sumpah pada tempat ayat tersendiri. Maknanya kadang-kadang dalam satu ayat ni bila sebut bila sebut syarat tu maknanya iza dan apabila tu dah. Jadi bila kata syarat dia mesti ada jawab. Macam kita sebut baru ni, bila matahari terbit maka adalah siang. Jadi bila matahari terbit itu adalah syarat. Adalah siang itu jawab dia. Macam ayat iza kuntum ila salah farsilu wujuhakum. Bila mana kamu nak sembahyang, maka berwuduklah. Jadi iza kuntum ila salah, bila kamu nak sembahyang itu dipanggil syarat. Farsilu wujuhakum tu jawab kepada syarat tadi. Kata Syah Waliullah, kadang-kadang pada tu kadang-kadang pada asal kalam menghendaki supaya disebut jazak dalam bentuk jazak dan syarat dalam bentuk syarat. Mana jazak ni kita kata ayat bersyarat lah. Ayat bersyarat ni dia kena ada penyambut dia tu. Penyambut dia. Syarat dalam bentuk syarat dan jawab sumpah dalam bentuk jawab sumpah. Kalau kata demi Allah, kalau kita kata demi Allah saya nak sembelih kambing, jadi demi Allah tu sumpah. Nak sembelih kambing tu dia panggil jawab syarat. Kalau kata demi cintaku padamu sanggup kurenangi, tu jawab dia. Tu. Jadi kadang-kadang dalam Quran jawab syarat tak ada. Jawab syarat tak ada.
Kadang-kadang jawab kepada sumpah pun tak ada juga. Tapi ada ayat yang baharu, ayat yang tersendiri mari lepas pada tu, yang mana kita boleh faham jawab syarat tadi dan juga jawab sumpah tadi terletak pada ayat yang tersendiri tadi. Sebab kalau kata ayat jawab syarat, dia tak lengkap ayat tu kalau tak ada syarat, kalau tak ada jawab. Ayat syarat kalau tak letak jawapan tak lengkap. Macam kita kata tak, bila hujan, kenapa bila hujan? Bila hujan, sedap tidur dia kata tak. Bila hujan sedap tidur, tu jawab dia. Bila hujan tak berhenti situ, lepas tu buat ayat lain. Jadi ayat hak baru itulah akan memberitahu kepada jawab. Secara isyarat lah, secara kefahaman. Jadi kadang-kadang pada asal kalam menghendaki supaya disebutkan jazak dalam bentuk jazak dan syarat dalam bentuk syarat, dan jawab sumpah dalam bentuk jawab sumpah. Tapi tidaklah, tidak berlaku lagu tu. Akan tetapi Allah menjadikan bahagian kalam itu sebagai ayat yang tersendiri. Mana dia kira lengkap dah. Iza syamsu kuwirat, iza sama'un syaqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tak ada jawab lagi tu. Syarat-syarat laku. Jadi Allah menjadikan bahagian kalam itu sebagai ayat yang tersendiri dan ayat baharu supaya teratur dan tersusun dengan membawa makna dan diletakkan sesuatu yang menunjukkan kepadanya dengan apa-apa cara. Mana hukum mana pun kita boleh faham jawab syarat ataupun sumpah yang tidak disebut tu. Contohnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Demi angin yang mencabut apa-apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya, dan angin yang menarik apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya, dan demi awan yang terapung dan berlari di udara, lalu masing-masing berlumba-lumba mendahului menjalankan tugasnya dengan cara yang bersungguh-sungguh serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya pada hari bergegarnya gempa bumi. Jadi pada hari bergempanya gempa bumi, bergegarnya gempa bumi, yauma tarjufur rajifah tu, itu ayat yang tersendiri. Ayat yang tersendiri. Dah. Kita balik semula wan nazi'ati gharqa tu, itu ayat sumpah. Ayat sumpah. Sebab waw tu dia panggil wawul qasam. Waw sumpah. Jadi sumpah berapa kali ni? 1, 2, 3. 3 sumpah. Jawab tak ada lagi. Jawab tak mari lagi. Tiba-tiba mari ayat yang baru, yauma tarjufur rajifah, pada hari bergegarnya gempa bumi. Tu tidak jawab tu, tetapi ayat yang tersendiri. Tetapi dalam ayat itulah ada isyarat kepada jawab. Iaitu apa? Jawab dia al-ba'tsu wal hasyru haqqun. Kebangkitan, al-ba'tsu wal hasyru haqqun. Ini ditunjukkan oleh ayat yauma tarjufur rajifah. Jadi berlaku gempa bumi itu, bergegarnya bumi itu maknanya kiamat lah. Jadi berlaku kiamat. Kiamat dengan tujuan untuk pembalasan manusia. Sebelum ada pembalasan tadi, dunia ni mesti dihancurkan terlebih dahulu. Lepas pada itulah manusia dibangkitkan semula. Jadi kebangkitan semula lepas daripada mati dan dihimpunkan manusia untuk dihisap daripada mahsyar, itu adalah benar. Jadi tak ada jawab tu, jawab qasam. Kalau ada dia akan jadi fal mudabbirati amra, innal ba'tha wal hasyra haqqun. Haqqun. Jadi seolah-olah ayat ni memberitahu pada kita yauma tarjufur rajifah, pada hari. Pada hari dia kena ada pada, sebab kita baca yauma.
Kita baca yauma tu dia ada isyarat pada hari, pada masa. Pada hari, pada hari bergegarnya gempa bumi, maknanya itulah hari kiamat. Jadi hari kiamat tu benar. Kemudian satu lagi. Was-sama izatil buruj, demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Wal yaumil wad'ud, wal yaumil mau'ud, dan demi hari pembalasan yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan pada hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celakalah kaum yang menggali parit. Jadi was-sama izatil buruj, dah ayat kedua ayat ketiga tu sumpah. Qutila ashabul ukhdud tu itu doa. Kutuk ke Allah, doa dia panggil, doa keburukan, laknat Allah Taala. Qutila. Jadi ini laknat Allah Taala kepada orang yang gali parit tu, yang menyeksa orang beriman. Kan cerita ashabul ukhdud tu, sekumpulan orang beriman tu, masyitah tu lah, dah ditolak dalam api, digali parit, ditolak orang beriman dalam tu. Hak duk tepi tu duk tengok sukaria, tengok penyiksaan. Jadi Allah Taala melaknat mereka. Jadi jawapan tu tak ada, jawapan kepada qasam sumpah ni tak ada, hak adanya doa laknat. Jadi dia kena takdir, dia kena andaikan ada ayat, dia kena andaikan ada ayat yang tidak disebutkan di sini, iaitu al-mujazatu 'alal a'mali haqqun, pembalasan kerana amalan adalah benar, terutamanya amalan jahat. Amalan jahat tu benar. Jadi adanya hari pembalasan itu adalah satu yang benar. Bila Allah Ta'ala membalas, baik dibalas dengan baik, kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka pada ketika itu celakalah ashabul ukhdud, kerana mereka itu menyeksa orang-orang beriman. Kemudian hak tu ayat qasam, hak ni ayat syarat. Iza sama'un syaqqat, dan apabila langit terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi, yakni langit tadi mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Maknanya langit sebagai makhluk Allah Ta'ala, dia kena patuh kepada Allah. Allah Khalik dia. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, wa alqad ma fiha wa takhallat, dan dia akan mengeluarkan segala apa isinya dan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia taat, tunduk patuh kepada Tuhannya dan memang patut. Jadi itu semua adalah syarat-syarat. Jawab tak ada lagi. Cuma Allah Taala panggil ya ayyuhal insan. Ini panggil dia, bukan jawab. Bukan jawab. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah masa engkau kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu. Yang ini tercatat semuanya. Jadi maksud di sini al-hisabu wal jazaa kain. Perhitungan dan pembalasan pasti ada. Jadi dia biasanya Allah Ta'ala sebut di awal surah seperti lagu ini, ahwal wa ahwal qiyamah, keadaan ada ketakutan hari kiamat. Ahwal tu kalau keadaan kiamat, ahwal ketakutan hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala sebut ketakutan hari kiamat sebagai syarat. Jawab tidak disebut, tetapi dapat diandaikan berdasarkan kepada ayat yang ke-6 tu. Yang ni hak manusia buat tu akan dicatat, dihitung dan diberi pembalasan. Maknanya hak manusia duduk gomo atas dunia tu kadih, siapa dia mati dengan niat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan mendapatlah
Maknanya segala amal perbuatan dia tu tak sia-sia. Allah Ta'ala catat. Allah Ta'ala akan kira. Dia Allah Ta'ala akan gandakan. Dia sesat dalam sesurah. Cuma sini tak ada jawapan. Jawapan tak ada. Tapi dia ada dalam ayat lain. Jawapan tu mafhum je. Tapi nak mafhum tu dia kena faham ayat hak lepas dia tu lah. Jadi hak kata ayat yang tersendiri, ya ayyuhal insan. Tu ayat yang tersendiri sebab ayat tu dia panggil ayat panggilan. Ayat panggilan. Jadi ayat panggilan dia bukan ayat jawab. Begitu juga tadi ke, qutila ashabul ukhdud. Ayat tu adalah ayat tentang laknat Allah Ta'ala. Dia bukan jawab kepada wasama izatil burj, tidak. Begitu juga yauma tarjufur rajifah tu, dia bukan jawab kepada sumpah tetapi masa. Sebab yauma tu, bila kata yauma, dia menceritakan tentang masa, pada hari. Bukan yaumu. Kalau yaumu tu cerita hari itu sendiri. Yauma ni pada hari itu. Pada hari itu. Pada hari bergegarnya gempa bumi. Mana masa tu. Jadi masa tu masa kiamat. Jadi tujuan ada kiamat ke apa? Untuk pembalasan manusia. Kemudian penukaran dari segi menempatkan khitab pada tempat ghaib. Khitab ni ganti diri kedua. Khitab ni orang hok kecek depan-depan tu. Ghaib ni orang belakang. Ghaib tu third person lah. Second person khitab tu. Mukhatab dia panggil. Mukhatab dengan ghaib. Mana Allah Ta'ala tuju pada siapa tu, itu panggil khitab. Ada kalanya berlaku penukaran pada gaya kalam. Pada asal kalam, ia menuntut gaya bahasa khitab. Tetapi ditukar kepada gaya bahasa ghaib. Dia. Dia tu mana? Saya lah. Dia nak ke awak tu. Saya tu sebenar. Tapi dia guna belapik. Takut-takut kawan tu kejut ataupun kalau kawan tu tolak, dia tak malu mana. Tak dia guna dia tu. Orang lain nak dia. Padahal dia dah. Kalau kata saya nak ke awak, malu dia. Kadang-kadang dia tu kita kata ke awak. Dia duduk mana? Awak duduk mana sebenarnya? Dia ada ni. Contoh dia, hatta iza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersukacita dengannya. Membawa mereka tu dalam kurungnya penumpang-penumpangnya. Jadi dia dikata dalam istilah ni dia panggil iltifat. Kalau biasa dengar usul tafsir ni, iltifat maknanya pemalingan. Molek-molek kecek dengan orang depan, tiba-tiba tukar dengan orang belakang. Orang tular juga. Jadi kalau ikut asal, hatta iza kuntum, kamu fil fulki wajarayna bikum. Dia kalau ikut asalnya wajarayna bikum. Dan kapal tu membawa kamu. Membawa kamu tu. Jadi Allah Ta'ala tukar membawa mereka. Jadi apa guna mereka tu? Mengikut Ar-Razi. Kalau mengikut Ar-Razi, guna bihim tidak guna bikum, iaitu kamu hak menumpang, kamu hak menaiki kapal tadi, kamu tidak bersyukur atas nikmat Allah.
Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab guna bikum, kalau guna bikum, dia jadi macam kecek tu dengan kasih saya. Kalau kecek dengan cara bihim ni, mereka tu maknanya puak tu. Marah lah. Marah. Jadi itu menunjukkan kepada Allah Ta'ala murka. Mereka itu dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan cara lagu ni sesuai. Sebab apa? Sebab mereka ni mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Naik kapal tapi bergalak. Orang kan kalau nak minum arak free naik kapal terbang. Tak. Free tu. Singapura. Kena bayar. Dia kira dalam tiket. Tapi anak ingat di Pakistan dulu kita naik siar kan, Singapura. Yo tolak arak tu dok. Pak Pakistan ni minum. Itu apa? Tak tahu lah arak jenis apa tapi serupa ya. Bia 3-4 riyal yang setengahnya. Tapi hak ni dalam botol tu. Dalam botol tu. Botol tu kalau kita tengok dalam katalog kan. $200. $500. Sebab kita pun tak kacau kopi. Botol dia punya kos segelas. Segelas. Ya, segelas. Dia ada waktu dia serve kan dah. Naik meta tu dia we ayoring dah. Dekat nak lunch juga ataupun dia tolak pula. Kata Pakistan ni kita tak puas hati. Pakistan ni teruk kata. Arak. Isau rokok. Kagak. Dulu ni tak ada. Atau perangai kata tak tahulah Pakistan je. Pakistan ni banyak jenis juga. Kristian pun ada tapi tak ramai. Hindu pun ada. Syiah tu tertuduh Syiah Qadiani Berlui. Ada belaka Pakistan. Syiah lah. Tak tahulah. Tak tahulah. Sebab tatu banyak ke dia Syiah. Biasa tatu. Dia tahu pelik. Tulis Ya Hussein. Itu dia lukis 5 jari kan? Ya. Pakistan tu 5 jari. Buat tatu tu tak Pakistan. Buat tatu. Ya Hussein ke apa semua. Ya Ali dah. Tapi tak pastilah. Kejahilan ke suruhan agama ke boleh jadi belaka. Tapi nak beritahu di sini Allah Ta'ala tidak guna bikum tu sebab demon ni bila naik kapal tadi dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terutamanya kan mula-mula kan orang kafir ni naik kapal bergalak. Bila mari ribut pula tu, sibuk doa dengan Allah Ta'ala. Jadi segala berhala-berhala tu dia tahu habis. Dia bawa tu, bila kapal tu diribut, buat segala berhala, doa Allah Ta'ala, tawajuh oleh Allah. Sampai darat syirik mula. Tu Allah Ta'ala murka tu. Jadi sebab itulah Ar-Razi kata pada dengan demon ni Allah Ta'ala guna bihim, tidak bikum. Tapi contoh waliullah wa Isa je. Dalam nota 445 ni, ini dinamakan iltifat, pemalingan daripada mukhatab kepada ghaib. Contoh yang lain, wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini iltifat ke mana ni? Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanya sudahkah engkau menerima agama mereka, maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan kembali kepadanya. Jadi kalau asal ni wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi
Arji'u, aku tu balik. Sebab mengapa aku tidak sembah Allah sedangkan aku akan balik kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala guna di sini wa ilaihi turja'un kamu. Maknanya mengapa aku tidak sembah Allah Ta'ala? Ia telah menciptakan aku dan kamu pun Allah Ta'ala ciptakan juga. Dan kamu dan aku ni akan kembali pada Allah Ta'ala. Itu iltifat. Daripada aku pada kamu. Kalau macam inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika. Kami, maknanya Allah, memberikan kepada engkau Kautsar, maknanya Al-Quran. Fasholli li rabbika. Tak kata fasholli lana. Dan semayalah untuk kami. Allah Ta'ala tidak guna semaya untuk kami. Kalau kira inna a'taina tadi tak. Kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Maka fasholli rabbika. Fasholli rabbika. Fasholli li rabbika. Jadi tak kata fasholli lana. Tak guna lana. Sebab kalau guna lana, jadi tu yang disembah tu Tuhan jadi ramai. Pada saja. Jadi guna inna tu ta'zim. Lepas tu guna li rabbika tu maknanya untuk menyatakan khusus bagi Allah, Tuhan kamu. Jadi dia tukarlah daripada mutakallim, daripada kata diri nama yang pertama tukar kepada apa dah? Ghaib. Li rabbika tu kira ghaib lah. Ghaib. Tak pesan. Tak pesan. Dia guna rabbika tu dia ada isyarat dah. Yang mencipta, mengatur, menjaga kamu. Jadi kalau kata fasholli liya ko, li untuk aku, semaya untuk kami. Jadi kalau kata kami tu jadi keliru pula, syubhat pula. Tuhan ni banyak. Kalau kata li, tak nampak tu wajib atas kamu sembah Allah. Tapi kalau kata li rabbika, wajib atas kamu sembah Tuhan engkau, sebab Rabb tu mengandungi makna ia menjaga, ia mencipta. Kemudian penukaran khabariyah dengan insya'iyah dan sebaliknya. Kadang-kadang Allah menyebut ayat insya'iyah pada tempat khabariyah dan sebaliknya. Insya'iyah ni dalam nota, ayat dalam bentuk arahan dan larangan dipanggil insya'iyah. Maknanya ayat dalam bentuk kamu hendaklah, kamu jangan. Itu dipanggil insya'iyah. Kalau kata khabariyah ni ayat cerita. Ayat cerita. Jadi pada tempat ayat cerita ditukar kepada ayat arahan, insya'iyah ataupun ayat larangan. Seperti firman Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang digunakan, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibakikan hidup semula. Jadi hak nak di sini famshu tu. Famshu. Maka berjalanlah. Jadi kalau ikut hak asalnya zalula litamshu. Litamshu, supaya kamu dapat berjalan. Litamshu. Kita tak buh Arab dia. Kalau buh Arab tu dia mudah sikit. Litamshu, supaya kamu. Jadi supaya kamu tu dia ayat pernyataan. Tapi famshu tu ayat arahan. Jadi tak guna ayat pernyataan di situ, tetapi digunakan ayat arahan. Jadi bila arahan tu dia macam satu penghargaan lah. Supaya manusia tu menghargai nikmat tadi. Kemudian
In kuntum mu'minin. Kalaulah kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat ini selengkapnya dari nota kaki ni. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, mengapa kamu tergamuk membunuh para Nabi Allah sebelum ini kalau kamu beriman? Jadi kamu bunuh Nabi-Nabi itu adalah kerana kamu beriman dengan Allah ke? Sehingga kamu membunuh Nabi. Maknanya, adakah Allah itu mengarahkan kamu bunuh Nabi? Ini maknanya celalah kepada mereka tu. Maknanya atas dasar gapo? Nabi-Nabi itu dibunuh oleh puak-puak Bani Israel. Mana tak ada alasan sama sekali dah. Tapi kalau bunuh juga, Allah Ta'ala kata, iman kamu kau. Maknanya kamu tak ada iman. Sebab kalau beriman dengan aku, dia akan tu Nabi-Nabi. Ini kalau kata bunuh Nabi-Nabi, itu berarti iman kamu bukan dengan aku dah. Iman kamu dengan syaitan. Kemudian min ajli zalika katabna ala bani Israel. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam antara anak Nabi Adam ni, yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel, yakni hukum qisas. Yakni ala qiyasi hali ibni Adam, kata benar dengan dikiaskan keadaan anak Adam, maka kami wajibkan atau tetapkan, atau ala misali hali ibni Adam, kata benar, atau sama seperti keadaan anak Adam, ditukarkan dengan perkataan min ajli zalika. Min ajli zalika tu, sebab ajli tu dia menyatakan sebab. Kalau kata dengan, kalau kata serupa atau apa sedap, dia kena kata kerana. Kerana. Ataupun disebabkan kes yang sama. Yang ini disebabkan kerana pembunuhan tadi adalah pembunuhan dalam bentuk tidak pencerobohan. Maka ada hukum qisas. Ini kerana qiyas tidak berlaku melainkan dengan memerhatikan illah. Maknanya kalau kita nak qiyaskan, sesuatu hukum dengan sesuatu benda yang tak ada, kita kena guna illah lah, mana sebab. Contoh di sini dah. Pembunuhan yang pertama berlaku antara anak Adam. Jadi pembunuhan ni dia akan berlaku juga, akan datang. Jadi pembunuhan tadi bila berlaku, dia kena yang membunuh dibunuh. Yang membunuh perlu dibunuh juga. Sebab apa? Sebab dia menceroboh. Mana menyerang siapa mati, membunuh siapa mati. Seolah-olah qiyas salah satu bentuk ta'lil. Mana qiyas ini adalah cara untuk menyatakan sebab. Maksud ialah dan nota 449, maksud illah ialah sebab kepada sesuatu hukum. Illah ni sebab kepada sesuatu hukum. Macam kita kata tak boleh qasar, boleh jamak. Illah dia kerana musafir. Tu illah dia. Manakala ta'lil pula ialah pernyataan sebab bagi sesuatu hukum. Maknanya Allah Ta'ala sebut hukum tadi dia mempunyai sebab. Jadi macam mana Allah Ta'ala mewajibkan ada qisas? Nyawa dengan nyawa, telinga dengan telinga, mata dengan mata, hidung dengan hidung ni, itu adalah kerana pencerobohan. Jadi pencerobohan pertama yang telah berlaku adalah pencerobohan anak-anak Adam. Anak Adam tu terhadap saudara dia. Jadi disebabkan ada pencerobohan anak Adam ni terhadap saudara dia, maka kami tetapkan hukum qisas. Jadi hukum qisas ni ada bukan saja-saja kerana
ada unsur pencerobohan. Unsur pencerobohan itulah dikatakan illah. Jadi nak tahu illah ni kena cari. Jadi Allah Ta'ala cerita, illah ni ada pada cerita dua orang anak Adam tu. Seorang tu menceroboh seorang lagi. Itu dia panggil proses ta'lil. Jadi kalau baca ayat ni, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, dan seterusnya itulah. Itu adalah hukum jenayah. Jadi ada disyariatkan hukum-hukum tadi dalam ayat berikut tu. Itu disebabkan pencerobohan. Jadi pencerobohan ni kita boleh cari mana? Kena tengok, kena perhati pada cerita dua orang anak Adam tu. Kemudian ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau akan orang-orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? Jadi ara'aita ni pada asalnya dengan masuk pertanyaan. Tahukah kamu, nampak ke tidak? Daripada perkataan ru'yah, yakni melihat. Tetapi dipindahkan di sini sebagai peringatan. Ara'aita, mana beringatlah. Beringatlah, khabar, sedarlah terhadap orang yang mendustakan agama. Jadi ayat ni kalau mengikut Imam Waliullah, apakah kamu melihat dengan mana sedarkah kamu? Mana jangan alpa. Ini sebagai peringatan supaya memberi perhatian terhadap kalam selepasnya. Jadi ayat yang kedua dan seterusnya tu kita baca, kita pun ingat berlaku ayat tu. Tu memberi peringatan hak isi kandung yang lepas pada tu. Seperti kebiasaannya dikatakan anda lihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Maknanya bukan kata kelis saja, tidak. Maknanya suruh ada takut, ada kesedaran. Nombor 450. Di sisi majoriti ahli tafsir, ara'aita dengan maksud beritahulah kepada aku. Mu nampak gapo ayat kat aku. Maknanya kalau mengikut ahli tafsir, ara'aita tu dengan makna akhbir ni. Mu nampak ke? Kalau mu nampak, sebut kat aku. Itu mengikut majoriti ahli tafsir. Tetapi di sisi Imam Waliullah, ara'aita tu dengan makna ana unabbihuka. Mu nampak ke? Dok, aku peringat kau kepada kamu ni. Aku peringat kepada kamu ni, kamu nampak ke tidak? Jadi terjemah dia, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu gapo? Dalam ayat kedua, ketiga tu lah. Itu habis nota kita. Dan kita akan sambung pula akan datang ni. Sebab yang keenam, kesukaran dalam memahami nazam Al-Quran, iaitu ada didahulukan bahagian ayat dan ada dikemudiankan. Wallahu a'lam.